banyak karakter lelaki yang macam lembut. Suka masak lah, suka pink lah. Okey doktor, saya actually saya lembut. Saya nak jadi kasar, boleh tengok tak testosteron saya? Masa kecil kena main make up, kena marah dengan ayah. Kau ni nak jadi pondan ke apa semua kan? Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Selamat datang ke episod ketiga Kopi Bersama Ikhlas yang dibawakan khas oleh Ikhlas Sahabat Anda. Saya Nurul Atika dan untuk pengetahuan anda semua, Ikhlas merupakan satu bisnes di bawah AirAsia yang mempunyai pelbagai produk seperti umrah, sedekah, ziarah dan sebagainya. Jadi untuk anda mengetahui pelbagai info terkini di bawah Ikhlas, layari www.ikhlas.com ataupun anda boleh memuat turun aplikasi Ikhlas di telefon pintar anda. Jadi untuk episod ketiga pada hari ini kita bersama dengan Doktor Perubatan. Sangatlah berbeza daripada episod-episod yang seterusnya. Kita bersama dengan Dr. Zamir Ilham Hilman Hamzah. Yang merupakan seorang doktor perubatan. Yes. Dan juga sering share about tips kesihatan dekat social media. Betul. Jadi doktor, sebelum kita pergi kepada lebih jauh lagi, kenapa doktor nak buat macam ni? Kenapa perlu kita adanya doktor dekat dalam social media untuk share about kesihatan ni doktor? Okey, sebab saya mula berkecimpung dalam online ni sebab dulunya saya kerja dengan government di klinik kesihatan dan kita memang tak ada masa nak cerita, nak terangkan lebih detail kepada pesakit tentang pemakanan yang betul. Dan cara yang saya sampaikan agak berbeza dengan apa yang disampaikan oleh konvensional doktor, di mana saya mungkin akan lari sikit daripada guideline KKM tu sendiri. Dan banyak benda yang saya disagree lah. So apa saya buat satu platform dan saya minta pesakit tolong tengok sikit apa-apa yang saya boleh share. Saya akan share, kadang-kadang saya ajak masuk webinar for free untuk pesakit di klinik kesihatan yang nak berubah. So dari situ saya bermula untuk bagi pendedahan tentang kepentingan nutrisi itu sendiri dan salah faham, misconception yang dalam dietary punya findings yang mungkin kita ingat strong tapi sebenarnya dia agak lemah untuk serta benda. Jadi itu yang perjuangan saya masa tu. Okey, jadi kita teruskan perjuangan doktor pada hari ini untuk kita berborak bersama-sama, kita berbincang bersama-sama dekat Kopi Bersama Ikhlas pada hari ini. Jadi mungkin untuk anda semua pasti terdengar berkaitan dengan hormon testosteron ni doktor. Yeah. Hormon testosteron ni, kalau kita cakap lah, saya cakap mungkin macam tabunya macam kenapa dekat Ikhlas hari ni kita nak bercakap pasal ni. Tapi sebenarnya hormon ni sangat penting ya, bukan sahaja lelaki tetapi juga perempuan. Yeah. So jadi doktor, boleh tak doktor ceritakan dengan lebih lanjut apa sebenarnya fungsi hormon testosteron ni sebenarnya doktor? Okey, fungsi hormon testosteron sangat banyak. Jadi testosteron ni dia bukan saja dikeluarkan oleh lelaki tapi juga wanita. Dan sebenarnya wanita mengeluarkan testosteron lagi banyak. Oh. Yes, bukan berbanding lelaki, tetapi memang abundance kat dalam perempuan, wanita sebab estrogen tu sendiri adalah datangnya daripada testosteron. Oh. Ya. So dia punya derivation lah. So daripada testosteron dan bertukar jadi estrogen. Yes. Sebab tu sebenarnya wanita mengeluarkan testosteron yang banyak sebenarnya. Cuma kita tak boleh compare dengan lelaki dari segi kuantiti. Ya, cuma
Dan dia bermulanya testosteron ni dia untuk yang dihasilkan bermula daripada otak kita. So brain akan bagi tahu untuk keluarkan stimulate hormone production testosteron, dan ia bantu untuk banyak benda dari segi kita punya sexual, secondary sexual character, kita punya even muscle, kita punya sexual function, sex drive, kita punya mood, dan juga kita punya fungsi lain dari segi hair growth dan sebagainya. So sebenarnya fungsi dia sangat banyak. Dan yes, kita masih lagi bergerak untuk mengkaji apa lagi fungsi-fungsi dia yang mungkin kita belum tahu. Tapi yes, ramai orang yang bila kekurangan tu banyak problem dari segi even mental, dari segi dia punya sexual, physical dan sebagainya. Ya. Okey, macam yang doktor cakap akan ada masalah kesihatan. Dr. Zamir sebelum ni pernah share dekat social media doktor yang menjelaskan bahawa kalau hormon ini kurang, hormon testosteron ni kurang akan mengakibatkan penyakit cardiovascular disease. Bukan sahaja kepada lelaki tetapi juga wanita. Jadi kenapa tu doktor? Dia ada correlation, ada study yang bila dia tengok research ada correlation of low testosterone dengan cardiovascular disease. So dia bukan kena tunggu deficient. Below optimal pun sendiri dah menunjukkan correlation. So correlation bukan cause tapi dia ada kaitan. So bila kita tengok normal range dia agak besar, dan optimal ni dia di tengah-tengah lah. So bila optimal, orang yang below optimal dia dah tengok ada masalah mungkin kencing manis, darah tinggi, dyslipidemia, yang juga adalah salah satu faktor yang membawa kepada masalah jantung. Alright, dan banyak ada multiple study yang relate dengan cardiovascular disease as well. So sebab tu saya ada sebut bila the lower cholesterol, testosterone, actually kita ada higher risk of it could be higher risk of heart disease as well. Sebab dia indirectly akan impact. Okey, tapi macam mana kalau kita nak tahu yang kita ni kurangnya hormon testosteron? Dari segi kita punya simptom, untuk lelaki kita akan ada mood, mula-mula untuk lelaki dan perempuan, mood kita akan terganggu. So mood mungkin kita ada mood swing ke, kita akan ada cepat irritable. Kita irritable, kita akan jadi rasa macam tak motivated, tak boleh nak fokus buat kerja. Itu biasa yang saya terima lah daripada komplain daripada patient lah. Yang lain sexual drive dia pun tak ada. Dia ada low libido ke. Mungkin hair loss. Okay. Satu lagi dia susah nak lose weight, susah nak gain muscle. Alright, some of them dia mungkin ada masalah blood sugar regulation. So bila ada, untuk perempuan dia lebih obvious bila period dia terganggu, tak regular. So bila ada simptom-simptom ni saya akan check semua hormon, estrogen, progesterone, testosterone, sex hormone binding globulin dengan DHEA. So dia periksa dia. So kita nak tengok the level mana dia kurang. So kita kena balancekan dia balik. Okay, kita dah found out kita dah kurang hormon testosteron. Macam mana kita nak meningkatkan hormon testosteron? Okay, so testosteron ni dia kita kena tahu dulu kenapa dia kurang. Okay, so apa-apa penyakit kita nak tahu dulu punca dia.
kenapa dia kurang? Adakah sebab dia punya pemakanan, lifestyle dia ke? Adakah dia punya tidur? Dia kurang tidur, dia terganggu tidur. Adakah mungkin faktor persekitaran dia yang buat dia sangat stres? Dan stres tu sendiri boleh menyebabkan banyak masalah lain. Alright, so adakah nutrien dia tidak cukup? Adakah kolesterol dia tak cukup? So orang selalu merendahkan kolesterol sehingga dia tak tahu bahawa hormon ini dihasilkan oleh kolesterol. Hormon adalah atau bukan semua hormon ataupun hormon testosteron je? Kebanyakan hormon dihasilkan because testosteron, androgen daripada kolesterol. So estrogen daripada boleh jadi daripada testosteron, daripada androgen. So bila kita kurang kolesterol, kita akan kurang production of testosteron, healthy fat, kita kurang zinc, kita kurang magnesium, kita kurang vitamin D. So banyak benda yang faktor yang akan mengurangkan testosteron. Ada kemungkinan kita punya blood sugar regulation tak bagus, mungkin ada inflammation, anything yang mungkin mengurangkan production of testosteron tu sendiri. So kita kena rawat punca dia kalau dia memang sebab stres. Jadi untuk lelaki dia ada erectile dysfunction, ada ramai macam tu, dia ada erectile dysfunction because of insulin resistance ataupun mungkin stres dia sendiri. Yang di mana dua-dua ni boleh stres tu sendiri boleh menyebabkan insulin resistance, dan tingginya kortisol tu sendiri boleh mengganggu blood sugar regulation, dan kemudian dia macam satu cycle lah, boleh jadi satu cycle. Jadi contoh-contoh pemakanan apa yang patut makan? Okay. So bila pemakanan ni banyak orang, even doktor, dia tak tahu identify pemakanan real food tu macam mana. Okay, so problem ramai orang dia tak tahu real food. Real food. Bila kita tanya apa saya tu, pun tak tahu. Bila kita tanya apa tu processed food. Processed food yang macam makanan yang dah siap. Okay. Like apa boleh Atika boleh bagi definisi processed food ni yang Atika selalu dengar apa? Junk food. Okay, lagi? Apa yang dah ready to eat? Okay. Ready to eat. Yes. Ready to eat. Boleh yang dalam tin. Okay. Itu processed food. Okay. Bagus. So lebih kurang bila saya tanya even medical doctor, dia akan fikir fast food lah. Macam burger ataupun sausage. Biasa orang sebut dua ni. Burger dan sausage. Tapi ramai orang tak tahu yang the cereal yang kita bagi budak-budak dekat sekolah. Is ultra processed food. Not good for your kid. Yes. Not even good for you. So ada minuman coklat yang sihat dan kuat dijual di sekolah, dan kita dididik even is a chocolate drink yang susu. Yes. Even chocolate drink susu kita tengoklah. Adakah dia pure susu dan hanya coklat. The problem here, kita banyak sangat added sugar. So makanan yang added sugar terlalu banyak sampai kita addictive. Alright. So ia boleh membawa kepada insulin resistance, membawa kepada obesity, membawa kepada diabetes, membawa kepada keradangan dalam badan. So bila berlakunya radang dalam badan ni, badan kita akan sentiasa nak repair keradangan, injury. So apa dia buat? Dia akan gunakan vitamin D, dia akan gunakan zinc, dia akan gunakan protein, dia akan gunakan magnesium untuk repair. Jadi orang ingat saya cukup makan, doktor, saya makan selalu. Tapi dia makan benda yang menyebabkan radang. Jadi dia akan ada micronutrient deficiency. Dan micronutrient deficiency itu sendiri
yang membuatkan dia susah nak mengeluarkan produce hormon yang diperlukan. Okay, so itu salah satunya. Jadi apa kita nak buat? Kita kena makan real food dan avoid highly processed and also added sugar food. Contoh sugar food, doktor? Contoh added sugar food apa-apa macam sos cili. Okay. So bila saya sebut ada video saya viral pasal telur, problem orang adalah dia bila dia makan telur mungkin dia letak sos cili. Mungkin dia letak sos-sos tu. Alright. So burger tu sendiri sebenarnya dia bukannya highly processed, the patty. Yeah, only the patty. Patty dia tak highly processed kalau you buat sendiri. Even kalau you tengok certain brand McDonald, the patty tu masih okay. The problem dia adalah the sauce. Okay. Okay, and bila you tengok the some ada benda-benda yang fries, dia memang macam-macam, minyak dia highly processed. So kalau you tengok the ingredient dia highly processed punya ingredient, it considered as highly processed food. Alright. Okay. So jangan tertipu dengan label dekat depan. So label kat depan dia akan tulis low fat, low cholesterol. Dia akan tulis no gluten. Right, healthy, sihat dan kuat, macam-macam dia bagi kan. Tapi dia bukan real food. So real food adalah benda-benda yang kita boleh beli dekat pasar. Kita tengok macam tu, macam tu lah. So telur adalah whole real food. Sayur, timun macam tu je. So dia tak diproses. Macam apple, tak ada tiba-tiba jadi macam teddy bear punya biskut. Itu highly processed, ultra processed. Kalau dah campur macam-macam. Jadi daripada corn jadi macam flakes punya corn kan. So itu ultra processed. Dia dah ambil sedikit daripada jagung tu, tapi dia gunakan untuk satu box of cereals. Dan dia kata healthy for breakfast. Baik you makan jagung je. Betul? So you akan dapat the complex nutrient daripada makanan real food. Itu bezanya zaman sekarang punya pemakanan dengan zaman dulu punya pemakanan. Dia tak makan selalu. Dia jarak-jarak makan sebab dia tak ada peti sejuk. Okay. Dia tak ada kedai mamak 24 jam. Alright. And dia tak ada 7-Eleven yang dia boleh beli junk untuk snack. Jadi dia kurang snacking. Dia makan bila dia mungkin pergi cari ikan, dia dapat ikan, dia makan. Right? Dia pergi hunting, dia dapat seekor, dibawa satu kampung makan. Jadi doktor, boleh tak kalau kita macam simpulkan sebenarnya one of the factors kenapa hormon testosteron ni kurang sebab kita makan junk food? Kalau kita makan junk food, dia jadi kurang because the nutrient deficiency. Okay. Yes, because kita untuk hasilkan satu benda tu, dia ada enzymatic reaction. Dia ada proses dia. Sama macam jadinya hemoglobin. Okay. Alright. Even red blood cell tu sendiri, kalau kita kurang testosteron, sebab testosteron ni, dia memang salah satu fungsi dia untuk hasilkan red blood cell. Salah satu fungsi dia. Alright. Tapi kalau kita kurang testosteron, dan kita kurang satu untuk jadikan hemoglobin tu sendiri katakan kita perlukan bukan saja folic acid, bukan iron saja. Right? Bukan kita kena makan tablet iron dan jadi hemoglobin. No. Kita perlukan banyak lagi. Kita perlukan choline, kita perlukan magnesium, kita perlukan folate, macam-macam. Right? Dia bukan daripada satu benda suplemen. Sendiri kompleks proses dia, the pathway dia lain. Right? So sama macam testosteron. Okay. So testosteron tu sendiri dia nak hasilkan testosteron, dia ada proses dia, ada enzymatic reaction dia, ada mungkin benda yang kita rasa dah cukup, tapi sebenarnya kita tak cukup. So macam zinc kena ada cukup, boron kita kena stres pun kena jaga. So ada banyak benda faktor yang kita kena jaga. Okay doktor, macam doktor cakap sebelum ni, hormon testosterone is not only for the sex drive
But also kalau kita tengok sekarang ni lah kan, banyak karakter lelaki yang macam lembut. Suka masak lah, suka pink lah. I mean like dia macam more into woman. Okay. Jadi adakah ini sebenarnya mereka kurang hormon testosteron? Okay. You okay. Sangat menjerai saya soalan. tak pernah challenging and interesting lah. Saya tak pernah jumpa lah. To be honest, saya tak pernah ada patient yang datang, okay doktor, saya actually saya lembut, saya nak jadi kasar balik, boleh tengok tak testosteron saya? Ada? Tak ada. So meaning dia tengah lembut kan, dia nak tukar sifat dia nak jadi lebih lelaki, because of, I tak pernah dapat lah. Tapi you boleh tengok orang yang mungkin dia dah suka dia agak lembut dan dia mungkin suka lelaki yang suka lelaki. Dia sadar, dia physically nampak fit, right? So I don't think dia dari segi hormon tu sendiri boleh buat dia jadi suka sifat lebih kepada perempuan, sebab itu benda yang saya tak ada ilmu lah, kenapa dia jadi macam tu. Tapi saya pernah pernah ada orang yang bila saya pernah masuk seminar yang kalau sebut pasal transgender lah. So kalau transgender, dia biasanya ada relate dengan trauma masa dulu. Masa dekat family, dia punya environment. Okay, so bila kita interview lah transgender punya person, and bila dia ada satu doktor ni, dia cuba di Kuantan, dia cuba nak betulkan balik lah kan, nak bawa balik ke jalan yang lurus ya. So dia actually dia ajar semayang, dia ajar dia main tali, dia nak bagi keluar sikit dia hormon, right? And memang dia berubah, tapi tak as fully macam lelaki dulu. Dia masih ada lagi sifat-sifat bercakap macam perempuan, kan, walaupun dia dah pakai kopiah kan, macam ustaz semua, dia masih ajar ada lagi. Dia masih ada that character. Okay, tapi mungkin dah terlekat dengan dia, tak tahu. So yes, anyway, saya pun suka masak kan. Dulu saya masa kecil pun pernah main makeup. Jadi kan masa kecil pernah main makeup, kena marah dengan ayah, kau ni nak jadi pondan ke apa semua kan. So it's macam mana kita bergaul lah. Maybe I think that's the case. Okay doktor, sambil doktor minum kopi kan, berbalik-balik doktor cakap ada trauma. Trauma mesti ada kaitan dengan stres. Ada tak contoh-contoh makanan yang boleh kita macam sihatkan stres kita tu, macam nak lowerkan kita punya stres kita ataupun anxiety ke? Alright. Okay. Dari segi nutrien, magnesium adalah salah satu benda yang neglected even in medicine. Okay. Magnesium. Yeah. Okay, because magnesium is relaxant mineral. Okay. Okay. Dan dia makin tak banyak di soil, dalam tanah kita dah makin kurang, mungkin because of pesticide. So tanaman-tanaman yang kita tanam, dia dah tak banyak dapat magnesium. Okay. Dan we are what we eat. Okay, so kita makan apa yang kita adalah apa yang kita makan. So kalau lembu makan rumput yang kurang magnesium, dia akan kekurangan magnesium juga kemungkinan. Dia tak dapat sufficient magnesium. Alright. And then the magnesium tu sendiri, dia relaxant mineral. Bila kita kurang, kita boleh dapat anxiety. Okay. Bila kita kurang, kita boleh dapat depression. Kita akan kurang, kita akan senang stres. Alright, kita akan senang naik tekanan darah. Alright, bila kita akan susah nak tidur. Jadi bila kita ada susah nak tidur, kita lagi stres. Kita lagi stres, kita lagi senang anxiety. So benda tu dia akan sentiasa ada. Alright, jadi
dari segi pemakanan, yes, kita nak makan benda-benda yang tinggi magnesium. Ya. So you boleh dapat daripada green vegetables. Boleh dapat daripada seeds, nut and seeds. Biasanya yang tinggi magnesium. Of course kena makan protein jugalah. Macam seafood, clams macam tu, mungkin ada zinc and magnesium as well. Dan cara lain adalah daripada mineral. Daripada garam, mungkin Celtic sea salt, ataupun mineral drop ada orang pakai untuk naikkan dia punya magnesium level. So itu dari segi tu. So jadi kalau stress, kita kena banyakkan magnesium dan zinc. Even masa perempuan, dia perasan tak, perempuan dia akan mengidam coklat masa period. Sebab masa tu badan memerlukan magnesium. So badan akan bagi tahu kita you pergi cari magnesium. Dia dah kenal makanan yang ada tinggi magnesium, coklat salah satunya. Alright, so dia akan bagi tahu kita, dia akan ingatkan kita dengan coklat. So jadi kita akan cari coklat untuk perempuan. Tapi coklat pula masalah dia pula banyak gula lah. Yes. So it's okay, cuma you mungkin kena cari coklat yang lebih sihat, yang lebih okay. Yang dark chocolate, yes, less sugar, dan don't over consume. Okay. Selain daripada masalah stres semua tu, kita juga tahu kadang-kadang testosterone ini juga penting dalam hubungan relationship, doktor kan. So macam mana testosterone ni work dalam relationship? Adakah tingginya testosterone ini menyebabkan seseorang lelaki ataupun seseorang wanita tu tended to marah, to be angry? Actually tinggi dan rendah boleh menyebabkan kita irritable, kita ada anxiety, and lebih kepada rendah lah actually. So yang tinggi ni biasanya kalau orang pakai sintetik, ataupun replacement hormonal terapi, so dia akan pada satu tahap dia akan terlalu tinggi, over the limit dia, dan dia akan ganggu kita punya brain part ni, yang actually control our emotion. So biasanya yang tinggi ni because dia ambil macam bodybuilder, dia ambil injection yang synthetic hormone. So synthetic hormone untuk bodybuilder dia agak strong, agak tinggi. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan negative feedback. So maknanya brain kita akan kata, you dah banyak gila dah testosteron, dah jangan buat dah. So dia stop production. So suddenly you tak ambil dah, dia akan drop off testosteron. So masa tu you akan start ada irritable, you jadi macam nak marah cepat, moody. That's how you get mood problem. You punya spouse ke apa ke, dia jadi macam you tengok perangai dia macam pelik, ataupun dia jadi macam emotional, tak apa-apa kan, salah je semua salah. Yes. So benda ni berlaku, banyak orang yang berlaku. Saya ada patient yang dia tak tahu kenapa dia rasa stres sangat, dia susah nak tidur, dia ada anxiety, dan dia rasa semua benda tak kena. Dia kata, doktor, saya macam nak gila dah. So dia tak ada orang pernah tengok. I tanya-tanya lagi, dia orang nak hantar dia psikiatrik lah, nak start ubat psikiatrik kan. And then I dig balik isteri dia, I tanya balik simptom dia macam ada irregular period. And then bila I cakap, you punya, I think hormon you, jom kita check hormon. Ada orang check tak? Dia kata tak ada orang check hormon dia. Right? Semua benda ni dia tak ada dalam guideline untuk check hormon, because you ada depression. Tak ada. Jadi macam mana kalau kita nak check hormon tu, doktor? Ambil darah lah. Ambil darah. Tapi jarang ya dekat klinik. Sebab dia tak pernah relate the mental health dengan hormon. Deficiency in women especially, pasal
testosterone, dia tak ada diagnosis testosterone deficiency in woman lagi lah, tak ada. Tak ada diagnosis pun tak ada. I mean the treatment pun tak ada. Dia sangat tak tahulah, banyak benda lah dia sangat funny lah, sangat weird lah, tak ada. Padahal banyak dah findings ya, and improvement. Bila kita bagi hormonal terapi, dia ada significant improvement. So and saya tengok memang result dia semua low. Testosterone low, estrogen low, progesterone low. So apa saya buat, saya replace balik. Saya replace balik, terus okey. Anxiety kurang, craving dia pun kurang. Okay, craving pun masalah juga doktor. Even kalau macam you kurang estrogen, you akan lagi ada high risk of diabetes. That's why perempuan yang bila dah reach over 40, estrogen dia mula drop, dia ada higher risk of getting diabetes. Sama macam lelaki, dia testosterone dia mula drop, dia ada higher risk of diabetes. And diabetes tu sendiri adalah risiko kepada jantung. Right? So bila saya replace tu, memang hilang dia punya depression, fokus dia senang, dia punya you know. Jadi saya macam fikir tu, masa tu saya tak adalah tahu sangat benda ni. Memang tak pernah terfikir pasal ni. Right? Tapi bila tengok balik look, mungkin yang ni kot problem dia, yang jadi tiba-tiba dia tak tahu kenapa dia jadi anxiety, depressed, rasa tak kena, laki dia tak kena, dia nak blame macam semua orang. You see? Rupanya masalah hormon. Masalah hormon. Bila dah betul kan, okay, then I fikir, ramai kot orang macam ni kot. Okay doktor, saya tertarik dengan yang doktor cakap about bodybuilder. Okay, bodybuilder. Sometimes kalau kita tengok ramai lelaki yang macam terlebih hit the gym, macam selalu penat tapi still nak pergi lagi. Jadi sebenarnya doktor boleh tak ceritakan kepada semua tips-tips yang actually badan kita ni sebenarnya memerlukan berapa banyak je exercise sehari? Macam tu. Overtraining overtraining. Betul. Okay. Badan kita ni dia tak adalah kita kena over dia. Kita tengoklah orang dululah, senanglah kalau nak fikir baliklah kita tak adalah nak kena lari marathon hari-hari. Kita tak adalah nak kena, you know, biasanya kerja kita ni nak pergi hunting lah. Untuk lelaki dia kena hunting, bercucuk tanam kan. So itu aktiviti yang biasa. Tapi banyak orang dia buat over training. Dia mungkin sebab kita ingat exercise bagus lah. Ya, memang exercise bagus. Dia boleh kurangkan inflammation, dia boleh kurangkan depression. Tapi overtraining, dia boleh buat kita punya stress hormon lagi kacau. So dia bukan benda yang kalau overtraining bukan satu benda yang baik lah sebenarnya. Yang mengganggu juga hormon kita. Yes. So ada even kalau bila exercise, kalau lebih 60 minit pun kadang-kadang ada finding yang menunjukkan dia tak membawa banyak benefit kepada perubahan banyak bila kita apa yang kita nak achieve tu sendiri. So orang yang jumpa saya pun saya akan bagi tahu dia, you jangan over sangat. Because kita boleh tengok sendiri ada beberapa case yang yalah dia memang fitness enthusiast kan dia, tapi dia ada masalah, dia tiba-tiba ada mungkin sudden cardiac arrest macam-macam. So yes, memang I tak encourage orang buat over exercise lah. Over exercise boleh mengakibatkan hormon kita pun tak okey. Dia nak kata hormon tak okey, yes, dia boleh ganggu indirectly lah secara yes, dari segi kita punya stress hormon tu sendiri. Yes.
Okay doktor, kita nak moving on from testosterone untuk kita nak masuk Ramadan kan doktor. Kita selalu dengar penyakit gastrik. Tapi kenapa penyakit gastrik kalau Ramadan je? Gastrik. Okay. Kenapa tak bulan-bulan yang lain? Kenapa perlu Ramadan gastrik? Okay. Kita kena faham dululah kenapa kita kena gastrik. Sebab gastrik ni, dia ada yang ramai orang ingat dia high acid. Okay. Boleh jadi. Dan ada juga yang low acid. Okay. Low stomach acid. Dan bila kita stres tu sendiri boleh buat kita ada gastrik. So biasanya orang yang ada gastrik awal-awal dia akan gastrik. Lepas tu dia akan okey balik. Even orang yang tak pernah puasa. Okay, biasanya Mak Saleh dia buat intermittent fasting. So dia awal-awal dulu dia pernah ada gastrik. Bila dia dah start buat fasting, dia find out that macam recurrent of gastritis tu kurang Sakit gastrik. Dah kurang sangat. Maknanya dia dah tak ada dah sangat gastrik tu sebab dia dah repair. Puasa tu sendiri actually repair kita punya digestion, gastric lining. So macam saya kata, boleh jadi orang kena gastrik selepas berbuka ataupun masa dia berpuasa. Alright, so bila masa puasa mungkin dia biasa makan 3-4 kali sehari, 5-6 kali sehari, tiba-tiba tak dapat makanan, dia yang pun stres. menyebabkan dia gastrik. Dan overproduction. Gastrik pun stress. Yes, dia boleh jadi overproduction of acid. Ataupun memang dia dah memang ada gastrik sebelum ni. Okay, so dia ada gastrik sebelum ni, dia ada irritation dekat dia punya gastric lining. Dan bila makanan tu tak sampai seperti biasa, dia acid akan irritate dia punya lining tu sendiri. So dia akan mula sakit lah masa tu. Jadi apa nak buat? Kita kena prime balik, kita kena betulkan balik dulu penghadaman tu. Kita kena bersedia untuk masuki bulan puasa ni. Dan mungkin kita boleh buat water fasting dulu. Mungkin kita kena betulkan nutrien balik, kena makan real food, kena ambil benda-benda yang macam bone broth untuk repair balik. Mungkin kita boleh buat remedies, natural remedies, kunyit, halia memang bantu untuk kurangkan H. pylori. H. pylori ni adalah bakteria yang boleh menyebabkan kita ada gastrik juga. Gastritis, ya. So even ginger, kunyit tu sendiri dapat mengurangkan gastrik, H. pylori. Yang H. pylori ni boleh mengurangkan asid perut kita, dan menyebabkan radang lah. So kita boleh bersedia bila nak masuki bulan Ramadan. So kita boleh start awal. Okay, so mula-mula kita kena switch dulu makanan ke makanan real food. Makanan real food. Lagi sekali, real food is really important. Real food is really important. Okay. Ada satu Instagram posting yang doktor yang saya sangat tertarik. Yang doktor cakap tak perlu pun ambil breakfast. What about sahur? First, kenapa tak penting pun sebenarnya ambil breakfast? Because macam saya kata orang dulu, dia tak ada peti sejuk. Dia kena keluar dulu. Dia tak breakfast dulu. Betul tak? Dia pergi mancing dulu. Dia pergi sungai dulu, kan? Maknanya dia tak terus cari buka peti, makan, ambil cereal, box of cereal, makan dulu baru pergi kerja. Again, cereal. Yes. So the breakfast is a must ni juga adalah food industry punya campaign lah. Okay. So you kena makan breakfast, jangan skip. And datang juga daripada
daripada survey study yang lemah. Bila dia tengok budak-budak yang skip breakfast dia obese. Tapi dia tak tahu budak tu minum air yang macam mana? Macam mana? Yang kan? chocolate Mungkin drink. ada chocolate drink, kan? Pagi-pagi saya tak makan. Tapi saya minum chocolate drink. Right? So kita tak tahu. Bila I tanya orang pun, saya tanya, you makan pagi ke? Saya tak makan, doktor. Kan? Tapi sebenarnya dia dia bedah macam-macam dah. Makan biskut. Makan biskut, makan kuih. Jadi the survey. Mungkin bagi dia breakfast tu nasi lemak. Yes. Makanan nasi. berat. Yes, makanan berat. Itu baru makan. So bila survey, lagi-lagi kalau you ambil survey daripada KKM, yang mana dia suruh doktor yang sangat-sangat busy untuk collect, kalau lah study tu daripada situlah dia ambil, kan, lagilah susah nak ambil. Sebabnya memang tak ada masa nak cerita, nak tanya, and nak tanya properly, and orang biasanya akan jawab macam tu. Kebanyakan orang dia akan jawab macam tu, saya tak makan apa-apa. Right? Minum saya minum lah, baru kita korek-korek baru minum. Okay, baru kita tahu. Bila tanya secara cepat, memang saya tak makan apa-apa. Okay. So jadi breakfast is not important. Not important. What about sahur? Is it important? Sahur is important. Okay, sahur is important. Why? Nombor 1, sebab Nabi suruh sahur. Okay. Nombor 2, because kita buat dry fasting. Jadi whether you kalau you nak cukup nutrien, kalau you tak buat sahur setiap hari, you akan ada masalah. Sebab you macam buat one meal a day every day. One meal a day every day. Kan? Selama 30 hari. So yes, ada orang mungkin dia nak buat, dia pandai buat, mungkin dia sahur dengan air yang ada cukup mineral. Right? Then boleh buat walaupun tak advisable, still dia sahur. So kita sebab dry fasting dia lain. Right? So saya selalu akan ikut ajaran Nabi, because selalunya betul. Because selalunya betul, dan secara saintifik pun kita fikir yes, better buat macam tu. Because dry fasting dia bukan macam water fasting. Right? Dia tak sama. Okay, soalan terakhir, doktor. Apakah contoh-contoh makanan sahur yang macam untuk orang sakit gastrik ni boleh ambil? You boleh makan nombor 1 mesti real food lah. Mesti real food. You kena, macam saya kata, setengah orang dia kurang asid. Jadi you nak kena naikkan dulu asid perut. So setengah orang saya suruh dia minum elemen sikit dulu. Waktu sahur minum even waktu sahur. Okay. So dia minum dulu sikit air lemon, baru dia makan. So ada setengah orang dia tak boleh. Right? Tu mungkin dia the lining dia belum okay, jadi dia senang irritate perut dia. Okay, so depend. Ada orang dia memang tak cukup asid. Kalau tak cukup asid, dia makan apa-apa pun dia akan ada masalah, rasa kembung, rasa sakit, kan. So increase acidity tu penting untuk dia. Jadi satu lagi, you kena makan benda yang senang digest. Okay. So apa yang saya selalu suruh buat, saya suruh kunyah dulu, kunyah makanan tu betul-betul. Okay. Dan betul-betul. Jangan makan sayuran yang susah hadam. Jangan makan brokoli yang tak cukup masak. Brokoli tu bagus, cuma bila tak cukup masak, kita akan ada masalah. Penghadaman. Tak boleh nak digest properly, sebab dia memang ada problem. Right? So the fault is not the food. Okay. Problem dia sebab dia masih belum ready perut dia untuk hadam benda-benda gitu. Jadi kita saya biasa akan suruh makan benda yang mungkin lagi senang digest. Telur pun boleh makan, dia senang digest. And then kita boleh mulakan dengan mungkin ayam, ikan, kan. Jadi buah-buahan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting real food.
Itu penting. Kalau you dah letak sos apa semua, you buat mi goreng apa semua yang banyak sos tiram, sos tomato, sos cili, dia akan ada problem. Okay. So kesimpulan untuk podcast kita pada hari ni, makanlah real food, doktor. Makan real food. Jangan avoid lah junk food semua tu avoid. Yes, avoid highly processed food. Avoid highly processed untuk dapatkan hormon testosteron yang bagus. Yes. Okay. Dan juga gula. Avoid the sugar also. Yeah. Okay, jadi Dr. Zamir, kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih Atika ajak saya kat sini hari ni. Okay, jadi anda mempunyai apa-apa suggestion untuk kami, kita borak sama-sama pada hari ini, jangan lupa untuk share, like dan komen. Thank you. Assalamualaikum.